Salam sejahtera, saya Li Fui Jin, nombor matrik 289061 akan membentangkan tentang tajuk pelaksanaan dan cabaran sistem federalisme di Malaysia. Seperti yang kita tahu, federalisme merupakan satu bentuk sistem kerajaan di mana kuasa dan membuat keputusan dikongsi antara kerajaan pusat dan kerajaan wilayah atau negeri. Ia merupakan salah satu corak pemerintahan dan pentadbiran yang sesuai digunakan untuk negara berbilangkau seperti di Malaysia. Oleh sebab itu, corak pemerintahan ini telah menjadi salah satu perkara penting yang termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. Apa itu federalisme? Mari kita lihat. Menurut Musa 2020, istilah federal berasal dari perkataan bahasa Latin iaitu fedus yang bermaksud perjanjian dan boleh dikaitkan dengan kuasa dan janji setia. Manakala, menurut Eliza Friedrich 1995, federalisme merupakan pembahagian kuasa antara dua kerajaan iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri dengan mempunyai bidang kuasa tersendiri. Terdapat beberapa ciri-ciri federalisme. Yang pertama, mempunyai dua bentuk kerajaan yang memerintah. Ciri kedua, kedua-dua kerajaan mempunyai hubungan terus dengan rakyat. Ciri yang ketiga, kedua-dua kerajaan mendapat pengesahan kuasanya terus dengan rakyat. Ciri yang keempat, terdapat pembahagian kuasa berdasarkan perlembagaan bertulis. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana pelaksanaan sistem federalisme di Malaysia. Perlembagaan bertulis adalah salah satu ciri yang perlu ada dalam perlembagaan persekutuan. Di dalam perlembagaan persekutuan, jadual ke-9 telah menyatakan pembahagian kuasa melalui senarai 1 persekutuan, senarai 2 negeri dan senarai 3 bersama. Dalam senarai 1, ia meliputi perkara mengenai hak ehwal luar negara, pertahanan, keselamatan dalam negeri, undang-undang jenayah, sivil dan kewarganegaraan. Bagi senarai 2, ia meliputi perkara-perkara yang diserahkan kepada negeri seperti hukum syariah, undang-undang diri dan keluarga orang Islam, hari kelepasan negeri, jentera kerajaan negeri dan lain-lain. Manakala, dalam senarai 3, meliputi perkara yang membolehkan Badan Perundangan Negeri membuat undang-undang selagi ia tidak bertentangan dengan undang-undang persekutuan seperti perlindungan bagi binatang liar, perlindungan kanak-kanak, kesihatan awam dan lain-lain. Terdapat juga perbandingan pelaksanaan sistem federalisme dengan negara lain. Sebagai contoh, negara Amerika Syarikat telah menggunakan konsep model Amerika mempunyai pemisahan kuasa di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Setiap negeri mempunyai kuasa otonomi yang tinggi dalam bidang pendidikan dan undang-undang. Manakala bagi negara India telah menetapkan pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dan ia mempunyai daftar union dan daftar negeri. Namun, terdapat beberapa isu-isu sistem federalisme telah berlaku di Malaysia. Isu yang pertama, pembahagian hasil cukai antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri menjadi satu sumber konflik. Isu yang kedua, pengiktirafan undang-undang hak tanah orang asli tidak dapat dilindungi. Isu yang ketiga, kuasa politik berpusat di tangan kerajaan pusat didominasikan oleh etnik Melayu melalui parti politik. Dan isu yang keempat, isu konflik etnik dan agama. Kerajaan tempatan mempunyai pendekatan yang berbeza terhadap kerajaan pusat. Antara kekuatan sistem federalisme adalah: pertama, pengagihan kuasa membolehkan kerajaan pusat dan kerajaan negeri menguruskan hak ehwal dengan lebih cepat dan efektif. Kedua, melindungi hak asasi individu. Ketiga, melestarikan dan membangunkan identiti tempatan, budaya dan bahasa. Dan yang keempat, merangsang pertumbuhan ekonomi di seluruh negeri atau wilayah. Tetapi, terdapat juga kelemahan-kelemahan sistem federalisme, iaitu ketidakseimbangan antara negeri atau wilayah dalam melaksanakan dasar dan peraturan,
Kedua, berlaku ketegangan politik kerana perbezaan ideologi. Ketiga, mencetuskan konflik antara negeri-negeri. Keempat, kerumitan dalam pengurusan. Dan yang terakhir, pembaziran sumber terutama dalam pentadbiran dan perundangan. Oleh itu, bagi penambahbaikan sistem federalisme, beberapa cadangan penambahbaikan sistem federalisme boleh dilaksanakan seperti: pertama, meningkatkan pembahagian kuasa. Kedua, meningkatkan peruntukan kewangan kepada setiap negeri. Ketiga, membangunkan mekanisme bagi pelibatan masyarakat dalam proses membuat keputusan dan pembahagian kuasa. Cadangan keempat, melaksanakan pemekasaan institusi dan demokrasi tempatan. Dan yang cadangan terakhir, meningkatkan kerjasama antarabangsa negeri. Secara kesimpulannya, konsep federalisme merupakan satu sistem yang telah diperkenalkan oleh pihak British melalui konsep negeri-negeri Melayu Bersekutu dan telah berjaya dilaksanakan sejak kemerdekaan. Walaupun terdapat banyak cabaran telah wujud dalam sistem ini, ianya tetap menjadi satu sistem yang amat berkesan dalam memastikan kuasa dan tanggungjawab dibahagikan dengan seimbang. Maka, kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi sesebuah negara dapat dicapai untuk kebaikan semua rakyat Malaysia. Itu sahaja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih.